Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan topik yang diberi iaitu no gate sebagai tugasan kami bagi subjek logik digit. Sebelum saya memulakan pembentangan hari ini, saya memperkenalkan diri saya dan rakan kumpulan. Nama saya Muhammad bin Muhammad Nur Roslan dan rakan kumpulan saya Tinisha Shonalati Subramanian. Dan saya Muhammad Azwan bin Hidi. Okey, baik, terima kasih. Seperti mana yang kita pelajari pada bab 3 mengenai logic gate. Definisi logic gate. Logic gate adalah asas-asas bagi semua litar digital. Setiap pintu sekurang-kurangnya mempunyai satu masukan dan hanya satu keluaran. Keluaran bergantung pada fungsi gerbang dan gabungan semua masukannya. Kita mempunyai beberapa jenis logic gate, iaitu yang pertama AND gate, yang kedua OR gate, yang ketiga NOT gate, yang keempat NAND gate, yang kelima NOR gate, yang keenam exclusive OR gate, yang terakhir adalah exclusive NOR gate. Melihat kepada definisi NOR gate adalah kombinasi daripada logic gate OR dan inverter ataupun NOT gate berhubung bersama dalam litar siri. Gerbang NOR inklusif ataupun NOT OR mempunyai output yang biasanya berada pada tahap logik 1 dan hanya menuju rendah ke tahap logik kosong apabila setiap inputnya berada pada tahap logik 1. Melihat kepada aplikasi yang diberikan iaitu mesin basuh. Mesin basuh mempunyai 3 sensor, iaitu sensor yang pertama adalah sensor mengesan pintu, di mana apabila pintu mesin basuh dalam keadaan terbuka akan menghasilkan nilai 1, manakala mesin basuh keadaan tertutup akan menghasilkan nilai 0. Yang kedua adalah sensor mengesan had beban, di mana had beban pada overload akan menghasilkan 0, manakala had beban pada keadaan optimum akan menghasilkan 0. Sensor yang ketiga adalah sensor yang akan menghasilkan melihat tahap air, di mana tahap air pada keadaan minima akan menghasilkan 1 dan tahap air dalam keadaan optimum akan menghasilkan 0. Apabila digabungkan dengan NOR gate daripada ketiga-tiga sensor tersebut kepada litar utama, operasi normal mesin basuh sama ada pada sensor mengeluarkan keluaran adalah rendah. Keluaran NOR gate adalah 1 dan bahagian tersambung kepada switch utama. Sebagai contoh, apabila ketiga-tiga sensor menghasilkan nilai 1, akan mengeluarkan keluarannya adalah 1. Ini melihat akan memutuskan ataupun disconnect litar kepada switch utama. Selain itu, kita akan melihat kepada truth table, K-map, litar serta waveform untuk no gate. Saya akan mempersilakan Muhammad Azwan untuk membentangkan seterusnya. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan list of component. Dalam tugasan ini kami telah ditugaskan untuk membuat satu design yang mana telah diberikan output dengan menggunakan logic gate yang telah diberikan. Dalam tugasan ini kami telah ditugaskan dengan menggunakan NOR gate. Okey, di sini kami telah diberikan 2 output iaitu G1 dan G2. Manakala 3 input iaitu 3 domain X, Y dan Z. Okey, dalam design ini kami telah menggunakan 2 jenis NOR gate iaitu NOR gate 2 input dan NOR gate 3 input. Yang mana NOR gate 2 input kami telah menggunakan 8 unit dan NOR gate 3 input
kami telah menggunakan 3 unit. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai truth table. Seperti yang telah diberikan oleh soalan, untuk output G1 adalah minterm iaitu SOP, yang mana minterm yang telah diberikan adalah minterm 1, minterm 3, minterm 4 dan minterm 6. Output daripada keluaran ini adalah high iaitu bernilai 1. Untuk keluaran yang kedua iaitu G2, output yang kedua, soalan telah memberikan max term, yang mana max term 1, max term 4, max term 6 dan max term 7 mempunyai keluaran kosong, yang mana ini adalah POS. Daripada truth table yang kita bina, kita dapati keluaran daripada G1 dan G2 seperti yang telah kita letakkan dalam table. Okey, untuk keluaran G1 adalah 010 110 1010. Manakala untuk keluaran G2 adalah 101 101 00. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai KMF. Daripada truth table yang kita telah siapkan tadi, kita akan teruskan masuk kepada KMF. Di sini kita mempunyai 3 domain iaitu X, Y dan Z. Tujuan KMF ini dibina adalah untuk mengenal pasti desain atau logic gate yang kita akan bina. Untuk SOP G1, yang mana kita akan meloopingkan keluaran high iaitu nilai 1. Sini kita dapat lihat kita mempunyai 3 looping. Untuk looping yang pertama, output dia adalah X, Y bar dan Z bar. Manakala untuk looping yang kedua adalah X bar dan Z. Untuk looping yang ketiga adalah X, Y dan Z bar. Seterusnya untuk keluaran G2, yang mana kita akan lihat pada keluaran kosong atau low, kita dapat lihat mempunyai tiga looping. Untuk looping yang pertama adalah X bar plus Y plus Z. Manakala untuk looping yang kedua adalah X plus Y plus Z bar. Dan looping yang ketiga adalah X bar dan Y bar. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya, Cik Dinesh. Okey, seterusnya kita nak membentangkan circuit diagram. Daripada equation KMF untuk midterm tadi X, Y bar tambah X bar Z tambah X, Z bar. Dan next termnya X bar tambah Y tambah Z darab X tambah Y tambah Z bar darab dengan X bar tambah Y bar. Setiap ni kita menggunakan pelbagai gate iaitu AND gate, NOT gate, OR gate dan NAND gate. So AND gate pertama mewakili X darab Y bar. AND gate kedua pula mewakili X bar Z. AND gate ketiga pula mewakili X Z bar. Ketiga-tiga output AND gate ini akan sambung dengan OR gate untuk mendapatkan output G1. Ini adalah equation untuk minterm iaitu SOP. Untuk equation POS iaitu max term pula, OR gate pertama disambung dengan X bar tambah Y bar, OR gate 2 mewakili X bar tambah Y tambah Z, OR gate 3 mewakili X tambah Y tambah Z bar. Ketiga-tiga output OR gate ini akan sambung kepada NAND gate yang menghasilkan output G2. Ini adalah cara menukar gate yang diguna tadi untuk NOR gate seperti NOT, AND dan OR yang seperti yang ditunjukkan. Dengan penukaran tadi, ini adalah menghasilkan satu circuit diagram yang menggunakan NOR gate only. Fungsi, flow dan result circuit diagram ini adalah sama seperti yang tadi,
output yang masih sama tapi hanya menggunakan NOR gate. Oleh sebab kita mendapatkan tugasan yang menghasilkan satu circuit diagram yang menggunakan NOR gate only, kita mereka dan menghasilkan satu circuit diagram seperti ini untuk mendapatkan simulation timing diagram. Simulation timing diagram ini digunakan untuk memastikan circuit diagram kita yang tadi itu, circuit diagram itu betul ataupun tidak. Timing diagram ini akan menghasilkan satu output yang G1 dengan G2. Output yang dihasilkan oleh timing diagram ini akan dibanding dengan truth table. Dengan perbandingan truth table, kita akan dapat jawapannya sama ada sama atau tidak. Bila jawapannya sama, maka kita punya circuit diagram adalah sama, betul. Jika jawapannya akan lain, circuit diagram yang mereka adalah salah. Sekian, terima kasih.